Sebelum Hulagu Khan membakar Baghdad, seseorang dari istana sendiri membuka pintu kota. Inilah permulaan tragedi terbesar dalam sejarah Islam saat seorang menteri yang diberi amanah, Ibn al-Alqami, memilih untuk mengkhianati khilafah sendiri. Ketika umat percaya Baghdad tidak mungkin runtuh, dia diam-diam menulis surat kepada Mongol, menawarkan kelemahan kotanya sendiri. Baghdad waktu itu bukan sekadar kota, ia pusat ilmu, tempat berdirinya Baitul Hikmah, dan simbol peradaban Islam selama berabad-abad. Namun di dalam istana, khilafah semakin lemah, dihimpit perebutan kuasa dan penasihat yang menipu khalifah dengan laporan palsu. Ibn al-Alqami menggunakan helah halus. Dia mengurangkan jumlah tentera Abbasiyah atas alasan belanja negara. Tetapi hakikatnya, dia sedang memastikan Baghdad tidak mampu melawan jika Mongol menyerang. Khalifah Al-Musta'sim, yang tidak peka dengan tipu muslihat ini, hanya menurut. Di seberang padang rumput Asia Tengah, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menerima laporan itu dengan kegembiraan. Dia memang ditugaskan untuk memusnahkan Daulah Abbasiyah. Tetapi apa yang lebih memudahkan misinya ialah hakikat bahawa ada orang dalam istana sendiri yang membukakan laluan. Hulagu bergerak dengan strategi yang tidak pernah dilakukan musuh Islam sebelumnya. Dia datang bukan sekadar dengan tentera, tetapi dengan pakar jurutera dari Cina, parit raksasa, dan mesin pemusnah kota yang mampu melancarkan batu sebesar manusia. Baghdad telah dikhianati dari dalam dan dikepung dari luar. Ketika tentera Mongol tiba di pintu Baghdad, Ibn al-Alqami bertindak seolah-olah menjadi penyambut tetamu. Dia memberi nasihat palsu kepada khalifah agar tidak melawan, kononnya Mongol hanya mahu berunding. Padahal dia tahu, Hulagu tidak pernah datang untuk berbicara, tetapi untuk memusnahkan. Saat tembok Baghdad ditembusi, tragedi sebenar bermula. Sungai Tigris bertukar menjadi hitam oleh dakwat buku-buku ilmu yang dibuang ke sungai. Perpustakaan terbesar dunia waktu itu lenyap dalam satu hari. Para ulama, ilmuwan dan rakyat biasa dibunuh tanpa belas. Khalifah Al-Musta'sim sendiri tidak terlepas. Dia ditangkap, dihina dan akhirnya dibunuh dengan cara yang memutuskan zaman kegemilangan Abbasiyah. Hulagu mahu memastikan umat Islam trauma selama generasi dan kejatuhan Baghdad dijadikan simbol kehebatan Mongol. Ibn al-Alqami sangka dia akan diberi ganjaran, pangkat, kuasa dan pengaruh dalam kerajaan baharu. Tetapi seperti pengkhianat dalam banyak sejarah, akhir hidupnya penuh aib. Hulagu tidak pernah mempercayainya. Ibn al-Alqami mati sebagai lelaki yang dibenci umat dan tidak dihormati musuh. Ini bukan sekadar kisah